Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Selamat pagi semua untuk semua pelajar tingkatan 3 MSM Batu Pahat untuk kelas pendidikan jasmani dan pendidikan kesihatan pagi ini. Sebelum kita pergi ke kelas dengan lebih lanjut, saya mengharapkan semua sekali di rumah masing-masing sihat dan sudah bersedia untuk kelas kita pada pagi ini. Walau bagaimanapun untuk ingatan yang pertama ni, saya nak maklumkan berkenaan dengan pendaftaran kurikulum yang kamu dah buat. Okay, minggu lepas, tingkatan 3 pada hari Rabu, ada perkara yang kamu perlu selesaikan, iaitu pendaftaran unit uniform, kelab persatuan dan juga kelab sukan dan permainan. Okey, minggu ni ikutkan kita dah mula dengan pertemuan kelab. Walau bagaimanapun kamu kena alert berkenaan dengan batch PGG masing-masing. Okey, makluman-makluman akan disampaikan oleh penasihat ataupun penyelaras PGG melalui ketua unit kelab persatuan dan juga kelab permainan. Okey, bagaimanakah cara ataupun kaedah pertemuan kelab kamu diadakan? Okay, contohnya buat macam sekarang saya buat ni ke, live streaming ke, ataupun Google Meet, Zoom ke atau sebagainya. Okay, kaedah tu akan diguna pakai sehinggalah kamu naik sekolah nanti. Setelah diumumkan untuk sekolah menengah akan mula sesi kelas bersemuka, iaitu pada 4 April lah. Okay, kalau macam di Johor, Terengganu, Pahang, Terengganu, Kelantan, Kedah akan memula pada 4 hari bulan. Okey, dan negeri-negeri di kumpulan B akan mula pada 5 hari bulan. Okey, untuk hari ini saya harap kamu dah bersedia. Okay, sekurang-kurangnya sekarang ni dah ada lebih kurang berapa saya tengok, saya cek dulu kehadiran kamu. Okey, kalau yang tak dapat masuk dalam live streaming, kamu buka semula page Facebook unit MSM PJBK MSM Batu Pahat. Okey, buka pada page dan kamu scroll sehinggalah dapat buka seperti inilah. So seperti ini. So dalam masa yang sama pun saya sekarang ni sedang cek. Okay, sekarang ada 46 orang yang dah bersama pagi ni. Okay, 50 orang. Nanti saya sebut dan cek satu-satu sebelum kita mula kelas lah. Kelas hari ni ringkas saja, lebih kurang dalam 15 minit, tak sampai pun rasanya. Okay, Waalaikumsalam dan selamat pagi semua. Aisyah Ahmad Ibrahim, Aimi Fitri, Aisyah Batrisha, Amirul Iman, siapa lagi? Najwa Sazwani, Afiq Afandi, Nur Amelia, Afrina Syahira, Nur Kadwa, Aiman Haikal, Nur Afida Azwa, Haikal Hakim, Lydia Kristina, Aufa Batrisha, Sazwina, Iman Hashim, Umes Devi, Firzana Anis, Afiq Jaya Budi, siapa lagi? Nur Aisyah, Amelia Maisara, Liana Maisara, siapa lagi saya belum sebut? Atika Zazali, Afika Fazwi, Lukman, Nufizana saya dah sebut, Muhammad Aikal, Adib Hakimi. Okey, cikgu daripada MSM TGS Tun Ghazali Syafi'i. Ini bukan idola sangat cikgu, kita share dalam kelas macam biasalah. Okey, masuk minggu yang kelima. Aimi Fitri dan lain-lain nanti saya akan sebut semula dan saya akan cek kehadiran kamu. Okay, sekarang dah ada 53 orang, lebih kurang separuh daripada jumlah batch. Haziq Aiman, Waalaikumsalam. Okay, untuk kelas hari ini adalah berkenaan dengan permainan kategori serangan. Okay, so kita pergi teruslah berkenaan dengan apa yang kita akan belajar hari ini. Okay, minggu ni dah masuk minggu yang kelima. Okay, walaupun pertemuan kita ada lebih kurang 3 atau 4 disebabkan oleh kamu kebetulan bercuti, tahun baru Cina dan sebagainya.
Okay, untuk hari ini adalah permainan kategori serangan, iaitu bola keranjang. Apa yang kamu perlu tahu berkenaan dengan pembelajaran hari ini adalah kamu mesti tahu kemahiran asas dalam permainan bola keranjang, apa yang akan diajar hari ini. Yang kedua, kamu akan mengetahui jenis hantaran, teknik menggelecek, menghadang dan menjaring. Okay, yang ketiga, faham apa kepentingan kemahiran asas yang kita akan pelajari pada hari ini. Dan yang keempat, kamu boleh melakukan sekurang-kurangnya satu teknik asas yang diajar menggunakan alat boleh ubah di rumah masing-masing. So hari ini ada tugasan lebih kurang dalam bentuk yang mudah. Satu, yang pertama adalah kamu kena jawab soalan yang akan saya sharekan dalam Google Form berbentuk butiran kehadiran, dan kamu akan jawab soalan lebih kurang 4 soalan saja ringkas. Okay, objektif yang kamu kena jawab. Dan yang kedua, ada satu tugasan dalam bentuk video ringkas saja, tak sampai pun 10 saat. Kamu kena buat satu kemahiran dalam salah satu apa yang kita belajar hari ini menggunakan alat boleh ubah. Apa itu alat boleh ubah? Alat boleh ubah kamu boleh gunakan bola tenis, kamu boleh gunakan botol air, kamu boleh gunakan baju yang kamu modify ataupun kamu ubah dia berbentuk bola atau sebagainya. Okay, itu ikut kreativiti masing-masing. Yang penting kamu boleh faham dan kamu boleh lakukan di rumah masing-masing. Okay. Apa yang kamu perlu tahu dalam bola keranjang adalah ia adalah permainan berbentuk serangan. Apa yang melibatkan serangan? Melibatkan serangan ni akan melibatkan dua pasukan ataupun dua pihak yang berlawanan yang akan membuat serangan ke arah pihak lawan. Okay, dengan menjaringkan gol ke ataupun menyentuh garisan dan sebagainya. Okay, tapi untuk dalam bola keranjang, ia merupakan kategori serangan apabila salah satu pasukan ataupun pemain itu akan membuat jaringan ke arah gol lawan. Okay, bola keranjang juga ia adalah kombinasi daripada permainan bola baling, bola jaring, dan sedikit sebanyak dia ada melibatkan kemahiran dalam permainan rugby. Okay, dan kamu kena tahu permainan ini diperkenalkan bermula daripada tahun 1891. Okay, lebih kurang 100 lebih tahun yang lepas oleh Dr. James Smith, Naismith. Okay, yang tu kamu kena tahu dah. Ini fakta ni memang kita tak boleh nak ubah. Siapa yang memperkenalkan? Dr. James Naismith. Okay, dan permainan bola keranjang melibatkan dua pasukan yang menunggi 5 orang pemain dalam setiap pasukan. Okay, itu yang bermain. Okay, biasanya dalam satu-satu pasukan termasuk pemain simpanan akan akan diwakili oleh 10 ataupun 12 orang pemain termasuk pemain simpanan. Dan permainan bola keranjang ni dia berbentuk rolling substitution, iaitu boleh keluar masuk. Okay, bila-bila boleh keluar masuk. Dan tujuan permainan dalam bola keranjang ni, tujuan dia nak buat apa? Dia akan menjaringkan bola ke dalam keranjang yang bentuk bulatan. Okay, kalau kita pernah nampak ataupun kita pernah tahu berkenaan dengan gelanggang bola keranjang, bola keranjang tu, bola keranjang akan dimasukkan ke dalam keranjang. Okay, keranjang tu dalam bulatan yang terdapat di papan tiang gelanggang bola keranjang. Dan permainan ni akan melibatkan ada teknik menghantar, menerima, mengelecek, mengadang dan menjaring. Okay, dan sebelum kita tahu berkenaan dengan asas ataupun kemahiran dalam bola keranjang, kamu kena tahu apa ukuran atau juga apa yang digunakan dalam permainan bola keranjang, iaitu yang pertama, yang penting adalah gelanggang bola keranjang. Okay, gelanggang bola keranjang ni, okay, jarak dia lebih kurang 28 meter kali 15 meter, 28 meter panjang, okay, kali 15 meter lebar, dan terdapat garisan bulatan di bulatan tengah, okay, berdiameter berkeluasan 3.6 meter, okay, dan kedudukan tiang gol ataupun tiang keranjang, okay, berketinggian 3.048. Okay, fakta-fakta ni kamu kena tahu lah, dan garisan-garisan yang terdapat di dalam
permainan bola keranjang. Okay? Dan untuk spesifikasi bola ataupun bola keranjang untuk perempuan sekolah menengah dia ada beza saiz. Okay? Jangan ingat kamu janji bulat, okay, nampak color dia, kalau untuk bola keranjang kita boleh gunakan sama. Untuk perempuan sekolah menengah biasa ukur lilit dia dalam 72 hingga 73 cm dan lelaki 74 hingga 78 cm. Dan berat dia tak banyak beza. Untuk perempuan minimum 510 dan maksimum 567. Okay, untuk lelaki 567 dan maksimum berat dia 650 gram. Lebih kurang setengah kilo jugalah anggaran dia. Okey, kemahiran yang terdapat dalam bola keranjang. Ada 3 kemahiran yang kamu perlu tahu. Untuk tingkatan 3 ni kita tahu 3 dulu. Okey, apa yang kita akan gunakan ataupun yang kita akan pelajari dalam bola keranjang, iaitu hantaran paras dada, hantaran lantun dan hantaran atas kepala. Yang ni sama juga macam form 2 kita dah belajar bola baling. Okay? Ada hantaran aras dada, ada hantaran lantun dan hantaran aras kepala. Cuma untuk buat hantaran perbezaan dia lebih kepada saiz bola dan juga peraturan. Okay? Kalau kamu tengok berkenaan dengan kedudukan kemahiran ni juga yang membolehkan seseorang itu membuat serangan ke arah kawasan lawan. Okay? Dan seterusnya cubaan untuk menjaringkan gol. Okay? Dan juga teknik menerima lebih kurang sama seperti teknik membuat hantaran dalam permainan bola keranjang, iaitu menggunakan 2 tangan. Yang ni asas menggunakan 2 tangan. Kalau kamu dah mahir, kita boleh buat hantaran 1 tangan dan juga membuat pelbagai hantaran arah kiri, arah kanan, belakang dan sebagainya. Tapi yang penting untuk kemahiran hantaran dalam bola keranjang kamu kena tahu adalah hantaran paras dada, hantaran lantun dan hantaran atas kepala. Okay, cuba kita saya bagi contoh, sebabkan saya pun tak dapat keluasan yang sepatutnya saya nak videokan untuk gerakan tu. Saya ambil contoh di YouTube untuk memudahkan kamu sekurang-kurangnya faham apa yang dikatakan sebagai hantaran aras dada. Okey, kamu tengok menggunakan kedua-dua tangan dan hantaran tersebut, okey, kamu bisa tengok semula hantaran tersebut menggunakan 2 tangan dan hantaran diarahkan daripada dada ke luar. Okey, kalau kamu tengok yang ni. Kedudukan tangan, kalau tengok daripada aras bahu dan dada ke luar badan, di hadapan ke arah hadapan, menggunakan kedua-dua tangan. Dan kalau kamu tengok kedua-dua tangan, tapak tangan dihadapkan ke hadapan semasa buat hantaran dan jari dikembangkan untuk dihantar menggunakan daya semaksimumnya ke arah sama ada ahli pasukan ataupun rakan seperlatihan. Dan kedudukan ibu jari itu akan berada di bawah selepas membuat hantaran. Ini hantaran yang betul lah, saya ulang sekali lagi berkenaan dengan contoh hantaran. Sekejap Okay, sekejap je sedang baca. Okay, dan hantaran untuk aras dada ni biasanya, okay, sekejap. Saya ulang semula berkenaan dengan hantaran aras dada ni. Aras dada. Okay, biasanya hantaran aras dada dibuat dalam jarak yang sederhana, tidak terlalu jauh. Okay, anggaran lebih kurang 5 meter, 10 meter dan sebagainya. Dan hantaran aras dada adalah antara hantaran yang paling tepat. Okey, saya ulang. Okey, yang baru masuk kelas boleh terus ke live streaming. Kamu boleh mula daripada kelas kita hari ini ataupun boleh sambung dengan kelas yang ada ni. Sekejap kemungkinan line internet ni ada gangguan sikit dan kamu tak dapat tengok
video ni dengan baik. Sekejap. Saya cuba tengok apa masalah dia. Okey, sekarang dah ada 71 orang yang sedang bersama kita. Lebih kurang ada 40 lagi yang belum bersama. Mungkin ada masalah ataupun ada penggunaan device bersama ahli keluarga ke. Tak ada masalah. Yang penting kamu mengikuti kelas ni dan bukti kehadiran tu dicatatkan. Okey, seperti mana yang saya maklumkan dalam Telegram group. Okey, buat komen dengan nama yang betul untuk saya sahkan, dan semasa buat isi butiran pada Google Form, kamu boleh isikan dan melaksanakan tugasan pengukuhan. Ya, saya ulang sekali lagi berkenaan dengan hantaran paras dada. Okay, kedudukan tangan, kedudukan jari dan kedudukan badan ke arah hadapan. Okey, seterusnya adalah hantaran lantun. Okey, hantaran lantun juga menggunakan dua tangan, okey, ke arah lantai dan seterusnya menuju ke pasangan ataupun kepada pasukan. Okey, ahli pasukan sendiri menggunakan dua tangan. Kedua tangan pada sisi bola dan seterusnya membuat hantaran lantun ke arah hadapan. Okey, semasa membuat hantaran, kalau kamu tengok kedudukan badan direndahkan. Okey, kedudukan badan direndahkan dan pergerakan kaki dominan ke hadapan untuk memberi momentum kepada bola bergerak ke hadapan. Okey, saya tunjukkan satu pergerakan. Yang ini pergerakan, kamu tengok kedudukan badan dan tangan menuju ke arah hadapan dengan menghantar bola ke lantai untuk memberi bola ke pasangan ataupun ahli pasukan yang sedang menunggu untuk menerima bola. Okey, sekali lagi hantaran lantun. Okey, seterusnya adalah hantaran atas kepala menggunakan dua tangan. Kalau kamu tengok, kedua tangan dibawa ke arah atas kepala dan melepaskan bola ke sasaran hadapan dengan kedudukan tinggi. Okey, aras dada di hadapan dada, lantun membuat hantaran ke lantai, dan untuk hantaran atas kepala membawa bola ke atas kepala dan membuat hantaran ke hadapan. Okey, apa fungsi dia? Fungsi dia semasa membuat serangan ataupun semasa membawa bola dan membuat hantaran yang ada pihak lawan. Okey, di antara kedudukan memberi bola dan penerima bola, kedudukan tengah-tengah ataupun antara dia ada pihak lawan yang sedang menunggu. Jadi hantaran ni akan membuat bola melepasi pihak lawan dan pasukan dapat menerima bola dengan selamat. Okey, selain daripada kemahiran hantaran, kemahiran yang perlu kamu tahu adalah kemahiran mengelecek. Okey, kemahiran mengelecek ni sama. Kamu menggunakan lantunan dengan satu tangan secara berterusan, sama ada membawa bola tu berlari ke arah sisi, ke arah pihak lawan ataupun ke arah pemain pasukan sendiri untuk mendapatkan penguasaan ruang gelanggang ke arah pihak lawan. Okey, mengelecek ni boleh dilakukan sama ada berjalan ataupun berlari untuk mengatasi pihak lawan. Dia sama macam kita buat main bola baling, main bola sepak ataupun bola rugby contohnya, untuk mengatasi ataupun melepasi pihak lawan yang sedang menghadang. Okey, dan kedudukan kemahiran dalam mengelecek, pastikan kedudukan tangan di semasa memegang bola ataupun mengawal bola dengan lantunan adalah menggunakan satu tangan sahaja. Apabila kamu menggunakan dua tangan untuk membuat lantunan, pergerakan ataupun lakuan yang kamu lakukan itu akan menyebabkan dibatalkan dan menyebabkan bola diserahkan pada pihak lawan. Okey, dan kamu kena tahu semasa bola dilantun, hanya menggunakan jari saja mengenakan daya pada bola tersebut, dan bola yang semasa buat lantunan
menggunakan tapak tangan ni akan menyebabkan bola dilantun dan daya lantunan kepada bola tidak dapat dikawal dengan sebaiknya. Okey, yang ketiga iaitu kemahiran menghadang. Apabila ada kemahiran mengelecek, fungsi semasa kita mengekang serangan pihak lawan, jadi kemahiran menghadang ni sangat penting. Iaitu kemahiran menghadang dia sama macam kita dalam kedudukan bertahan. Okay, dan pihak lawan yang datang dan cuba mengelecek, kita akan menutup ruang dan menghalang daripada pihak lawan dapat melepasi kawasan lawan ke kawasan bertahan untuk membuat jaringan. Okay, dan semasa membuat hadangan ataupun kemahiran mengelecek, salah satu perkara yang penting adalah ruang pandang ataupun peripheral vision. Apa itu peripheral vision? Iaitu kemampuan kamu untuk mengawal kawasan ataupun melihat sama ada lawan ataupun rakan sepasukan, sama ada kanan, kiri ataupun belakang, dengan satu diri rasa tanpa kamu menoleh ke belakang ataupun menoleh ke kanan ke kiri. Kamu boleh merasa kelibat sama ada lawan ataupun rakan sepasukan di kedudukan di mana. Jadi semasa kamu buat hadangan ataupun membawa bola, kamu boleh merasakan kedudukan pasangan ataupun lawan kamu di mana. Jadi semasa kita membuat serangan ataupun semasa kita bertahan, kita tahu kedudukan yang kita kuasa itu di mana. Semasa buat hantaran, kita boleh membuat hantaran secara pantas ataupun mengawal dan menghadang secara pantas dengan dalam masa yang sama mengekalkan kedudukan ruang peripheral ni ataupun ruang pandang ni untuk menentukan kejayaan sama ada membuat serangan ataupun kejayaan semasa bertahan, iaitu membuat hantaran tanpa memandang pihak kawan ataupun memandang pihak lawan. Okay, jadi serangan dapat dibuat ataupun hadangan dapat dibuat dengan pantas. Okay, dan kemahiran yang terakhir adalah kemahiran berkenaan dengan menjaring, iaitu kemahiran yang diperlukan untuk mendapatkan mata kemenangan. Okay, kita dah buat serangan, dah buat mengelecek dan sebagainya, buat hantaran untuk ke arah pihak lawan ataupun ruang gelanggang untuk kuasai ruang gelanggang pihak lawan. Jadi fokus untuk mendapatkan kemenangan adalah dengan membuat jaringan. Okay, ada tiga keadaan yang untuk kamu dapatkan mata kemenangan, iaitu satu mata adalah daripada balingan percuma ataupun balingan penalti yang diberikan oleh pengadil. Contohnya ada kekasaran di petak D ataupun ada lakuan kesalahan yang dilakukan oleh pihak lawan dan pengadil memberikan balingan percuma dalam bentuk penalti, okay, ke arah ke ranjang ataupun ring goal tu. Yang dua mata biasanya kedudukan serangan dibuat dan seorang pemain tu memasuki petak D dan menghasilkan jaringan. Dan tiga mata adalah jaringan yang dibuat melalui ataupun di kawasan luar daripada petak D, bermakna seorang pemain memasuki zon pihak lawan sebelum melepasi petak D, dia dah buat satu jaringan ataupun buat satu hantaran ke arah ke ranjang dan menghasilkan gol. Dikira sebagai tiga mata. Dan gaya jaringan terdapat tiga kemahiran yang kamu kena tahu, iaitu kemahiran gaya layup, kemahiran gaya set shot dan menjaring gaya jump shot. Okay, kalau kamu pernah dengar ada slam dunk, ada gaya yang melibatkan Air Jordan style atau sebagainya, itu adalah kemahiran yang memerlukan latihan dan juga bentuk penguasaan yang baiklah ataupun yang lebih tinggi, yang mana latihan tu ataupun kemahiran tu dah dapat melalui latihan yang sistematik. Okey, ada 4 kemahiran yang kamu perlu tahu, iaitu kemahiran hantaran, kemahiran mengelecek, kemahiran menghadang dan kemahiran menjaring. Jadi saya rangkumkan 4 jenis kemahiran ni dalam satu video yang saya ambil daripada NBA. Apa itu NBA?
National Basketball Association daripada USA. Kalau di Malaysia ni disebut sebagai MABA ataupun Malaysian Basketball Amateur. Okay. Untuk mudah kita tengok, disebabkan kita tak dapat buat, so saya nak kamu tengok video ni. Okay. Empat jenis kemahiran yang diaplikasikan dalam satu-satu permainan. Okay. So kita pelajari secara visual apa empat kemahiran yang dilaksanakan dalam satu permainan bola keranjang untuk menghasilkan gol. Okay, di sini ada 10 terbaik semasa mengawal bola. Okay, membuat hantaran atas dan seterusnya menjaringkan gol dengan gaya jump shot. Yang ni jump shot, walaupun menerima bola daripada rakan. Okay, seterusnya cuba menggelecek pihak lawan dan seterusnya membuat jump shot. Dan lakuan yang pertama ni adalah jump shot. Dia membuat hantaran atas, sama juga jump shot, iaitu membuat lompatan dan menghasilkan gol ke arah keranjang. Okay. Dan permainan bola keranjang ni adalah berbentuk fizikal lah, dia ada body contact, ada tolakan dan sebagainya. Okay, ini yang seterusnya membuat hantaran. Kalau kamu tengok hantaran lantun dan jump shot. Okay, jangan anggap hantaran lantun tu tak penting, dia akan digunakan semasa membuat serangan dan menghasilkan jaringan. Okay, kalau kamu tengok video yang seterusnya ni adalah 3 mata, iaitu dia membuat jaringan di luar petak D. Okay, seterusnya membuat hantaran lantunan dan jump shot. Kebanyakannya jump shot lah, sebab dalam jarak yang dekat dan untuk memastikan jaringan tu dapat dibuat dengan baik. Okay, yang ni adalah 3 mata, iaitu membuat hantaran ataupun membuat jaringan di luar petak D. Okay, seterusnya kalau kamu tengok dapat merampas bola, menggelecek dan seterusnya membuat jump shot ataupun membuat lompatan dan menghasilkan jaringan. Okay, yang kedua terakhir, membuat hantaran aras dada dan seterusnya lay up. Ni berbeza lay up. Jump shot adalah daripada bawah ke ranjang. Lay up membuat hantaran ataupun membawa bola dan membuat lompatan daripada jarak lebih kurang 2 ataupun 3 meter sebelum keranjang dan menghasilkan jaringan. Okay, yang terakhir ni adalah jump shot. Okey, itu saja berkenaan dengan contoh yang kamu kena tahu. Okey. Dan apa yang kita pelajari dan kepentingan setiap kemahiran tu saya dah maklumkan dan kamu dah tahu. Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Tugasan yang kamu perlu buat, kamu kena tengok di Google Form yang akan saya lampirkan. Okay, yang saya akan lampirkan di atas link live streaming ni, okay, selepas kelas hari ini. Jadi saya harap kamu boleh buat dan kamu boleh jawab soalan-soalan tu. Untuk pastikan soalan kamu dapat hantar selewat-lewatnya sebelum jam 6 petang ni. Okay, jadi sesiapa yang ada masalah berkenaan dengan gunakan device ataupun masalah internet, saya harap kelas kamu dapat capai untuk hari ini, untuk kelas PJ, dan kamu dapat buat latihan dengan 4 soalan yang saya akan kemukakan di Google Form. Dan yang kedua adalah tugasan secara personal yang saya cakap tadi, boleh ubah kan, menggunakan alat boleh ubah. Apa yang kamu perlu buat adalah buat satu video ringkas seperti yang kamu pernah buat sebelum ni, iaitu sesi regangan ataupun tarian, tak silap saya, pergerakan kreatif, okay? Yang kamu pernah buat. Dan apa yang perlu kamu laksanakan adalah cari satu bahan yang membolehkan kamu ganti
bola. Contohnya kalau kamu tak ada, saya rasa rata-rata tak ada bola keranjang. Okay, yang ada baik, okay, kamu boleh gunakan bola keranjang tu. Okay, dan apa yang kamu perlu buat adalah hantaran aras dada ataupun hantaran paras dada. Okay, saya tak nak ke mana arah sasaran tu kamu tetapkan, cuma saya nak lakuan yang kamu buat adalah berdasarkan kepada lakuan paras dada. Contoh menggunakan botol mineral 500 ml. Okey, gunakan dua-dua tangan daripada arah dada, kamu buat hantaran dengan meluruskan kedua-dua tangan tadi ke satu arah yang sama level dengan aras dada kamu. Okey, dan melepaskan alat ataupun bola tersebut ke hadapan. Itu saja. Okay, ke mana kamu arahkan tu tak ada masalah, yang penting adalah lakuan kamu buat tu macam mana, itu saja. Okay, cuba rakamkan lebih kurang dalam 3 saat, 5 saat pun tak sampai saya rasa, dan pastikan kamu kompres dan tak menggunakan terlalu banyak memori ataupun terlalu besar file tu untuk kamu gunakan. Okay, itu saja untuk kelas hari ini. Saya mengharapkan kamu sentiasa menjaga kesihatan, okay, dan pastikan kita dapat bertemu semasa kelas bersemuka nanti. Okay. Siapa lagi yang ada hari ini? Okay, lebih kurang ada 80 lebih tadi. Yang saya belum sebut siapa okay, saya mula daripada sekejap saya cek satu-satu yang dah masuk. Okay, saya sebut semula Afiqah Fazwi, Luqman Hakim, Nur Irfan, Nur Fazana, Muhammad Haikal, Dia Khairina, Adib Hakimi, Balkis Amir, Umesh Devi, Muhammad Hakimi, Muhammad Hakimi saya dah sebut, Adam Safi, Rajid Iskandar, Rosmira Idayu, Alia Fazana, Syavina Mohan, okay, Aimi Fitri, Nadik, Haziq, Dania, Syuhada, Nik Sofia, Nurin Insyira, Nur Fahana, Idina, Dania, Nabil, Maimona, Akil Koyum, Nur Ain, Banaja Krishnan, Adib Nizan Dayah, Umar Balakrishnam, Syukri, Danish, Sri Imanina, Aidit Idham, Umaira, Nurul Umaira, Hazika, Adam, Umesh Devi, Alia Nabila, Dinesh, Raju, Jannah, Fatin Fas, Anis Safia, Mikael, Ifat Najmi, Viresh, Aminur Rashid, Yusof dan yang lain-lain. Okey, itu saja berkenaan dengan apa yang kamu kena buat dan kamu faham untuk kelas kita pada hari ini, iaitu berkenaan dengan kemahiran kategori serangan bola keranjang, dan ada 4 kemahiran berkenaan dengan hantaran, menggelecek, menghadang dan menjaring. Okey, sebelum kita akhiri kelas ni, saya nak ingatkan berkenaan dengan penjagaan kesihatan masing-masing. Okay, jauhkan daripada risiko mendapat COVID-19 dengan kurangkan pergaulan di tempat-tempat yang sesak, tempat-tempat yang ramai, dan jika memerlukan perhubungan kamu bersama rakan-rakan di tempat kediaman, okay, di taman, di kampung atau sebagainya, okay, pastikan kamu bersosial dengan jarak yang selamat, okay, seperti mana norma baru yang dikuatkuasakan, okay, 1 hingga 3 meter jarak, okay, walaupun gelembung sukan dah dikuatkuasakan, iaitu kamu boleh beriadah, bersukan atau sebagainya, pastikan sentiasa menjaga kebersihan diri. Okay, kalau ikutkan kes semalam lebih kurang ada 2,400 kes baru dan jumlah kematian semakin meningkat sebanyak 1,051 orang. Okay, dan saya mengharapkan apabila sekolah dibuka pada 4 Mac nanti, kita dapat bersemuka semula dan lebih memudahkan proses pembelajaran kita dalam pendidikan jasmani dan kesihatan dengan lebih menyeronokkan. Dan saya mengharapkan untuk komitmen kelas seperti mana yang kamu dah buat kelas-kelas yang sebelum ni, okay, adalah baik. Dan untuk pertemuan kokurikulum yang akan bermula pada minggu ni, nantikan pengumuman atau makluman-makluman daripada penyelaras PGG masing-masing berkenaan dengan bagaimana platform yang digunakan untuk perjumpaan ataupun pertemuan unit kokurikulum yang akan dimulakan nanti.
Dan pastikan kamu dah bersedia dari segi mental dan juga fizikal untuk kembali ke sekolah pada bulan hadapan. Dan jumpa lagi. Itu saja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.